Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Alhamdulillah kita masih dapat teruskan kita punya lesson. Okey. Jadi di video kali ini cikgu akan ajar berkenaan dengan hydrogen bond. Okey. So what is mean by hydrogen bond? Okey, sebelum kita masuk kepada konsep sebenar hydrogen bond ni, okey, kita kena tahu dulu konsep electronegativity. Okay, so what is mean by electronegativity? Electronegativity ini ialah strength of atom, kekuatan sesuatu atom untuk menarik bonding elektron terhadap nukleus. Okay, so electronegativity means maksudnya satu atom yang dia ada kekuatan dia sendiri untuk menarik bonding elektron terhadap dia punya nukleus. Okey. So apakah contoh-contoh atom yang ada tinggi dia punya electronegativity? Okey. So antara contohnya ialah nitrogen, okey, oksigen, fluorine, okey, chlorine, bromine, sulfur. Okey. So inilah antara atom-atom yang dia punya sifat electronegativity dia tinggi. Maksudnya dia kuat untuk menarik bonding elektron. Okey. Apa jadi kalau atom-atom ni dia buat ikatan dengan atom yang lain? Okey. Now kita tengok contoh Okey. Ni belum masuk lagi hydrogen bond kita tak masuk lagi. Kita kena faham dulu konsep electronegativity. Sebab kalau awak tak faham konsep ni awak takkan faham hydrogen bond. Okey. So let's say katakan cikgu ada satu bond, okey, bond antara hidrogen dengan klorin. Okey. Bond antara hidrogen dengan klorin. Okay. So first kita ulang kaji sikit. Apakah jenis ikatan antara hidrogen dengan klorin? Jenis ikatannya ialah ikatan kovalent. Okay. Kenapa kovalent? Sebab hidrogen non-metal, klorin juga non-metal. So bila non-metal dengan non-metal buat ikatan, maka ikatan tu ialah ikatan kovalent. Okay. Yang tu kita dah tahu. Okay. Next. Okay. So setiap atom dia ada nilai electronegativity dia. Okey, dia ada nilai electronegativity dia. Okey. So untuk yang depan ni kalau awak tengok kat skrin awak, kita ada atom hidrogen dengan klorin. Okey. Untuk hidrogen dia punya nilai electronegativity dia ialah 2.2. Okey. Dan untuk klorin nilai electronegativity dia ialah 3.2. Okey. So awak tak perlu ingat, awak tak perlu hafal nilai electronegativity ni. Okay, sebab dia takkan tanya dalam exam. Dia tak ada tanya berapakah nilai electronegativity untuk hidrogen, untuk klorin. Tak, dia takkan tanya. Cuma cikgu tunjuk dekat sini sebab nak bagi awak nampak ada perbezaan antara electronegativity di dalam bond ini. Okey, antara bond hidrogen bond dengan klorin ni ada perbezaan electronegativity. Okey, berapa perbezaan dia? 10. Okey, lebih kurang 10 macam tu. Okey. So bila kita kata ada perbezaan electronegativity, okay, bila kita kata ada perbezaan electronegativity, so yang mana lagi electronegativity? Klorin. So klorin lagi tinggi, lagi more electronegativity. Okay. Dan kita balik kepada definition electronegativity tadi. Definition electronegativity ialah keupayaan atom untuk menarik bonding elektron. What is mean by bonding elektron? Inilah bonding elektron. Okay, maksudnya ada satu elektron dia buat bonding. Okey, so yang ini, yang bond tu kita panggil sebagai bonding elektron. Okey, maksudnya elektron yang berikat. Okey, boleh faham yang tu? Setakat tu boleh faham. Okey, so bila kat sini klorin dia lagi tinggi nilai electronegativity, maka bonding elektron ni, bond ni dia akan lebih tertarik. Dia akan lebih tertarik ke arah klorin sebab klorin lagi tinggi electronegativity. Dia lagi kuat untuk tarik bonding elektron tu. Okey, tapi jangan confuse. Bonding ni dia tak putus. Okey, dia tak putus. Cuma bonding ni, okey, antara hidrogen dengan klorin ni, bonding ni dia lebih dekat kepada klorin. Okey, dia lebih dekat kepada klorin sebab klorin lagi tinggi dia punya electronegativity. Boleh faham yang tu? Okey, tapi bond tak pecah. Elektron masih berikat, masih bonding, cuma bond ikatan tu dia lebih dekat sikit ke arah klorin. Sebab klorin lagi tinggi electronegativity berbanding dengan hidrogen. Okey, boleh faham tak yang tu? Okey, boleh Okey. Next. So bila jadi macam ni, ada fenomena di mana electronegativity ni bond dengan atom yang lain yang lagi kurang electronegativity.
So dia akan menghasilkan kita panggil sebagai kutub. Okey, kutub. Alright. So kutub dia kat sini. Okey. So klorin ni, okey, klorin lagi tinggi nilai electronegativity. So menyebabkan elektron lagi banyak tertarik ke arah dia. So bila elektron lagi banyak tertarik ke arah dia, elektron ni bercharge negatif. So dekat klorin ni nanti, okey, dekat bahagian klorin ni dia akan ada, okey, so dia akan ada charge yang kita panggil sebagai negatif. So nama dia ialah partially, okey, partially, tak muat pula. Nama dia ialah partially, okey, partially negative charge. Okey, so dekat bahagian klorin ni disebabkan bonding elektron ni tertarik ke arah dia, menyebabkan dia bersifat negative charge, partially negative charge. Okey. Dan untuk hidrogen disebabkan elektron ni tak tertarik dekat dia. Elektron ni lebih tertarik ke arah klorin. So menyebabkan elektron ni jauh daripada dia, maka dekat bahagian hidrogen ni nanti dia akan jadi, okey, ni simbol sigma, simbol sigma dia macam S tak siap. S tak siap. Okey. So dia akan ada sigma positif. Okey. So nama sigma positif ni ialah partially, okey, partially positive charge. Okey, boleh faham tak setakat tu? Boleh So, okey, cikgu ulang balik sikit. So bila hidrogen dengan klorin membuat satu ikatan, apakah nama ikatan ni? Ikatan kovalent. Kenapa? Sebab di antara hidrogen dengan klorin, non-metal dengan non-metal. Okey. So bila hidrogen dengan klorin buat ikatan, klorin lagi tinggi nilai electronegativity. Bila lagi tinggi nilai electronegativity, akan menyebabkan bonding elektron akan lebih tertarik ke arah klorin. Okey, bila bonding elektron tertarik ke arah klorin, menyebabkan bonding elektron ni lagi dekat dengan klorin, menyebabkan akan wujudnya dua charge, dua kutub. Okey, yang pertama partially negative charge, kutub negatif. Okey, belah hidrogen akan terhasilnya partially positive charge. Okey, kutub negatif, kutub positif macam magnet. Alright? Boleh faham? Okey, boleh faham setakat tu? Okey. So, disebabkan dia, okey, next saya sambung. Disebabkan dia ada partially positive charge, dia ada partially negative charge, maka ikatan ini kita panggil sebagai polar bond. Okey, polar bond. Polar ni maksudnya kutub. Bond ni ikatan lah, maksudnya ikatan ni dia berkutub. Dia berkutub, tapi dia masih ikatan kovalent. Dia masih kovalent, cuma sifat bond kovalent ni untuk hidrogen dengan klorin ni dia bersifat polar. Kenapa polar? Ialah sebab dia belah kiri, belah hidrogen dia positive charge, belah klorin dia negative charge. So dia ada kutub. So bond ni kita panggil sebagai polar bond. Polar bond. Boleh faham tak? Boleh faham Okey. Contoh lain, katakanlah bond hidrogen dengan fluorine. Okey, HF. So sama juga. Hidrogen dengan klorin, fluorine. Okey. Fluorine lagi tinggi dia punya nilai electronegativity. Okey, menyebabkan elektron lagi bonding elektron tertarik ke arah dia dan dia akan menjadi partially negative. Okey, hidrogen akan jadi partially positive. Okey, so ni bond apa? Masih covalent bond. Sebab apa? Sebab dia ikatan antara hidrogen dengan fluorine, non-metal dengan non-metal. Tapi disebabkan dia ada kutub, partially negatif dengan partially positif, so maka bond covalent ni kita panggil dia bersifat polar bond. Okey, boleh faham? Dan polar bond ni kalau dia wujud di dalam molekul, maka molekul tu dia kita panggil sebagai polar molekul. Okey, contoh dia macam ni. Contohnya kita ambil water lah, senang. Okey, kita ambil water. Tahu water? Okey. So water ialah H2O. Okey, ini dia punya formula. Tapi kalau kita tengok dari segi struktur dia, dia sebenarnya ada dua hidrogen yang berikatan satu dengan oksigen. Okey, so ini ialah water molecule, this one. Okey, water molecule. Dia ada dua hidrogen, ada satu oksigen. Okey, dan di dalam satu water molecule ni dia ada dua polar bond. Yang mana polar bond dia? Okey, first kita tengok yang ini. Okey.
So untuk yang ini, antara oksigen dengan hidrogen, yang mana lagi tinggi nilai electronegativity? Mestilah oksigen. Okay, so oksigen ni dia akan jadi partially negative charge. Okay, hidrogen akan jadi partially positive charge. Okay, sebab apa? Sebab bonding elektron lebih tertarik ke arah atom yang bersifat lagi more electronegative. Okey, sama juga untuk bond yang ini. Okey, untuk bond yang ini. Okey, sama je. So kalau disebabkan oksigen dekat sini dia partially negative, so kat sini hidrogen kat sini akan jadi partially positive. Sebab bonding elektron akan tertarik lebih dekat kepada oksigen atom yang bersifat more electronegative. Boleh faham? Boleh faham tak yang tu? Okey. So, kita kata disebabkan dia ada dua polar bond, kan? Dia ada dua polar bond. Okey, kau kena beza polar bond dengan polar molekul. Bond ni antara dua atom. Okey, contoh yang ni. Ni satu H dengan O ataupun OH, yang ni pun lagi satu HO ataupun OH. So dia ada dua polar bond, dan bila ada polar bond ni, maka kita panggil sebagai water molecule ni, dia ialah polar molecule. Dia molekul yang berkutub. Sebab dia ada kutub. Dia ada kutub positif, dia ada kutub negatif. Okey, boleh faham yang tu? Boleh Alright. Okey, so kalau awak dah faham konsep electronegativity, kita dah faham konsep partially positive, partially negative charge, barulah kita boleh tengok kepada hydrogen bond. Alright. Okey, so hydrogen bond ni macam mana? Okey, cikgu terangkan dalam bentuk contoh lah, senang. Okey, so tak apa, kita tengok ni. Okey, so let's say cikgu ada dua molekul water. Okey, dengar betul-betul, cikgu ada dua molekul water. Okey, kejap kita ambil warna biru. Okey, so katakan yang ini yang pertama, HOH. Okey, so ini satu molekul water. Okey, dan cikgu ada lagi satu molekul water. Okey, padamlah HOH. Tak cantik, tak cantik. HOH. Okey, so molekul ni awak boleh lukis macam mana je lah pun, tak kisah. Bentuk macam mana, bentuk U, bentuk L ke apa, tak kisah. Bentuk straight ke apa, tak kisah. Alright. Okey, so di skrin sekarang ni kita ada dua molekul water. Alright. Dan setiap molekul water ni dia bersifat polar molekul. Okey, so kita tentukan dulu dia punya polar. Dia punya charge kutub dia. So oksigen kita dah tengok tadi, dia partially negative. Ni partially positive, hidrogen partially positive. Okey, yang ini kita ambil warna lain. Oksigen yang dekat sini partially negative, partially positive, partially positive. Okey, so awak tahu konsep magnet kan? So kutub negatif dengan kutub positif dia akan tertarik, ataupun north dengan south dia akan tertarik. Okey, so dia sama sahaja, konsep dia sama. Okey, so konsep dia negatif akan tertarik dengan positif, positif akan tertarik dengan negatif. So apa jadi? Okey, so water molecule ni dia akan bergerak. Dia akan bergerak. So yang this one dia akan bergerak ke sini untuk dia hidrogen yang ini ataupun yang ini dia akan tertarik dengan oksigen yang ini. Okey, boleh faham tak? So nanti dia akan jadi macam ni. So nanti dia akan jadi begini. Ini cikgu tulis kat atas. HOH. Ni yang tadi molekul yang tadi. Okey, so ni partially positive, partially negative, partially positive. Okey, so molekul ni dia akan dekat oksigen, okey, dengan oksigen dengan hidrogen ni, bahagian oksigen dengan bahagian hidrogen ni dia akan dekat tau, dia akan dekat. Okey, so kenapa dekat? Sebab dia tertarik antara partially positive dengan partially negative ni, dia tertarik. So tarikan di antara O dengan H ni, so tarikan ni lah kita panggil sebagai hydrogen bond. Okey, so nama pun hydrogen bond. So hydrogen bond ni maksudnya hydrogen
dia tertarik. Okey, dia bukan buat ikatan. No, dia sejenis tarikan. Dia tertarik ke arah atom yang bersifat more elektronegatif. Okey, dia akan tertarik ke arah atom yang bersifat more elektronegatif. Okey, tetapi di dalam molekul yang lain, daripada another molecule. Okey, ni contoh yang pertama. Okey, kalau awak tak nampak, kita tengok contoh yang kedua. Okey, sama juga. Cikgu ada tadi water, sekarang cikgu ada hydrogen chloride, HCl. Okay, satu molekul, HCl, dua molekul. Okay, so kita ada dua molekul HCl. Okay, so dia punya kutub dia macam mana? Dia punya apa? Partially tu. So hydrogen dengan klorin lagi tinggi kan? Lagi tinggi, more elektronegatif. So ini dia bersifat partially negative, partially positif. Yang ni pun sama, partially negative, partially positif. Okay, so bila dua molekul ni dia dekat. Okay, dia makin lama makin dekat. Okay, molekul ni dia boleh bergerak. Dia makin lama makin dekat. Apa jadi? Dia akan berpusing. Dia akan ubah dia punya kedudukan sampailah hidrogen tu boleh bond, boleh tertarik ke arah klorin. Okay, so nanti dia akan jadi macam ni. Okay, so ni nanti dia akan bergerak. So HCl partially positive, partially negative. So nanti dia akan ni hidrogen ni dia akan dekat dengan klorin yang ni. Dia macam tertarik. Dia macam, kenapa tertarik? Sebab dia hidrogen yang ni partially positif, hidrogen yang ni partially negatif. Boleh faham tak? Okay, so attraction antara hidrogen dengan klorin daripada molekul yang lain, okay, maka tarikan ni kita panggil sebagai hydrogen bond. Dia faham? So hydrogen bond ni dia wujud antara molekul, okay, intermolekul. Maksudnya di antara molekul. Dia bukan intra. Intra ni maksudnya dalam. Inter ni antara. Dia macam awak masuk sukan apa-apa kan. Awak pernah dengar tak inter MRSM, inter SBP. Inter ni maksudnya antara sekolah. Kalau intermolekul, antara molekul. Intra ni dalam. Contohnya apa? Covalent, ionic, kan? Dalam satu molekul dia ada bond ionic bond ke covalent bond. Itu intramolekul, dalam molekul. Tetapi kalau di antara molekul, kita panggil sebagai intermolekul. Dan hydrogen bond dia ialah inter. Maksudnya dia sejenis tarikan yang wujud di antara molekul. Okay, so sama juga kalau let's say cikgu ada satu lagi molekul hydrogen chloride. So sama juga. So dekat sini partially positif, partially negatif. So klorin yang ini dengan hydrogen ini dia akan tertarik. Sebab partially positif dengan partially negatif, positif negatif akan tertarik. So dekat sini pun dia ada hydrogen bond. Okay, dan kalau ada lagi 2-3 molekul hydrogen chloride pun sama, dia akan susun dia punya kedudukan tu sampailah dia ada tarikan antara partially positive charge dengan partially negative charge. Cuma dia mestilah intermolekul, dia di antara molekul. Okey, boleh faham tak? Okey, so itulah konsep hydrogen bond. Okey, so cikgu dah explain agak panjang dan lebar. Okey, tapi cikgu rasa cikgu dah cuba sedaya upaya cikgu untuk explain dalam secara perlahan dan slow lah. Sebab benda ni benda baru, so kita kena belajar dalam keadaan yang tak boleh nak rushing sangat. Okey, so harapnya awak faham. Apa-apa soalan ataupun pertanyaan yang awak nak tanya, boleh komen ataupun terus PM cikgu, WhatsApp cikgu direct. Okey, cikgu akan jawab, cikgu akan reply lah, don't worry. Okey, so untuk secara conclusion dia, untuk memahami konsep hydrogen bonds, first kita kena tahu konsep electronegativity, right? Bila kita faham konsep electronegativity, kita akan faham konsep partially positive charge dengan partially negative charge. Alright, so bila dah faham partially positive dengan partially negative, barulah kita boleh faham konsep
hydrogen bond. Okey, contoh kita tengok tadi antara molekul water dengan antara molekul HCl. Okey, so poin-poin penting untuk hydrogen bond, yang pertama, hydrogen bond ni dia bukan sejenis ikatan, dia sejenis attraction, tarikan antara partially positif dengan partially negative charge. Okey, yang kedua, hydrogen bond ni dia wujud di antara intermolekular, dia wujud di antara molekul intermolekular tapi bukan intramolekular. Okey, boleh faham yang tu? Alright. So tak apa, awak cuba faham yang ni dulu. Nanti cikgu akan buat satu video animation. Okey, cikgu akan buat satu video animation. Okey, cikgu akan buat satu video animation berkenaan dengan hydrogen bond ni lah. Okey, so dalam video animation tu nanti awak boleh tengok. Okey, awak boleh tengok dia bergerak macam mana. Okey, boleh? Right, so konsep dia awak faham yang ni dulu. Next, cikgu awak boleh tengok video animation tu lah, sebab cikgu tak boleh tunjuk kat sini. Right, sebab cikgu tak buat lagi. Okay, so thanks for watching. Thank you for watching. Terima kasih sebab menonton. InsyaAllah akan ada lagi 2 video berkenaan dengan hydrogen bond. Alright, so again, cikgu ucapkan selamat maju jaya untuk awak semua, dan harapnya awak semua masih bersemangat untuk belajar walaupun dari rumah. Right? Dan kita doakanlah agar keadaan sekarang ni kembali pulih dengan cepat dan kita boleh datang sekolah dan belajar seperti biasa. Okay? So terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.